أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di suara kita untuk kita sambung perkongsian kita yang telah lalu daripada surah Al-Baqarah, di mana kita pada kuliah yang lepas pada ayat yang ke-100 37 ya. Dan pada malam ini kita akan masuk ayat yang selepas itu, itulah ayat yang ke-138. Pendek je ayatnya. Di mana kata Allah, Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Ya. Sebaik-baiknya kita sama tu lah. Ya. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Ya, tu sebaik-baiknya. Saya bergerak aja ni. Baik. Jadi kita boleh berhenti baca Sibghatallah, boleh wakaf di situ. Ya. Wa man ahsanu minallahi sibghah, boleh juga wakaf di situ. Ya, kalau tuan-tuan pernah baca ayat ni lah. Wa nahnu lahu abidun. Jadi boleh 2 kali berhenti. Campur Allah tu 3 kali berhenti lah ya. Tapi sebaik-baiknya baca tu lah, pasal ayat ni pun pendek. Lagi pula wakaf yang ditulis di situ ialah sad lam ya. Ya, sad lam ya ni makna sil. Sambung lah. Ya. Ni wakaf kecil-kecil lah ya. Dulu-dulu dalam mushaf wakaf-wakaf seperti ini tidak ada tuan-tuan. Wakaf yang betul-betul wakaf ialah hujung ayat tu je. Hujung ayat tu yang disebut sebagai wakaf tam. Ya. Wakaf asal-asal dululah. Awal-awal penulisan mushaf ni tak ada pun. Bukan kata wakaf. Baris tak ada. Titik pun tak ada. Ya. Dulu-dulu mushaf tak ada zaman Rasulullah kan. Quran mereka hafal lah. Turun 5 ayat. Nabi dan para sahabat pakai hafal. Turun 5 ayat. Nabi dan para sahabat pakai hafal. Bila Nabi dah wafat zaman Abu Bakar, ada satu peperangan nama Harbul Yamamah. Ataupun Ghazwatul Yamamah, peperangan Yamamah. Ya, 70 orang hufaz ataupun hafal Quran hok hebat-hebat meninggal. Jadi depa buatlah Quran dalam bentuk mushaf lah ya. Buku macam ni. Dulu tak ada. Tapi betul-betul huruf. Ya. Tidak ada baris, tidak ada titik. Wakaf lagi tak ada. Ya. Baris dan titik ditulis selepas daripada itu. Ya. Siapa yang tulis dulu ya? Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali dengan Al-Imam Al-Khalil Al-Farahidi. Dua orang itulah. Tapi bukan zaman Abu Bakar, bukan zaman Umar, bukan zaman Ali dan bukan zaman Osman. Dia bukan zaman sahabat Nabi yang tulis titik dengan baris ni. Zaman selepas daripada itu. Zaman tabi'in macam itulah ya. Saya pun tak ingat sejarah tu, tapi lewat. Bukan pada tahun-tahun terawal di mana Al-Quran dibukukan. Ya, jadi wakaf lebih-lebih tak ada kan. After that, lepas dia berbaris, dia bubuh titik nak bagi orang muda. Bacalah ya. Kerana orang Arab dulu, dia tak perlu baris. Titik pun tak perlu. Tapi bila Islam
berkembang, orang bukan Islam masuk Islam di kalangan ajam. Ajam ni hak bukan Arab lah. Ya. Arab lah. Selain pada Arab, mereka panggil ajam ataupun al-ajim, orang-orang ajam. Ya. Jadi mereka pun tak pandai baca Quran. Baca salah pula tu. Bagi. Ya. Katanya ada orang tu dia baca innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Patutnya innallaha la yakhsha patutnya dia baca innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dia baca innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Salah bagi dalam setengah keadaan dia merubah maksudnya. Tak semualah, tapi sebahagian daripada. Ya. Menyebabkan pemerintah Islam pada waktu itu dia bubuh baris dengan titik sekali lah. Ya. Saya tak tahulah baris dengan titik kat mana dulu. Ya, tapi kami belajar dulu dalam sirah tu, tapi tak ingat kan. Tapi antara yang terawal ditulis atau dibuat pada mushaf ialah memasukkan baris dan titik. Ya. Jadi kalau salah baris tu kena bubuh lah. Apa beza innama yakhshallahu min ibadihil ulama dengan innama yakhshallaha min ibadihil ulama? Apa beza? Kalau kita baca bagi hadapan innama yakhshallahu min ibadihil ulama, maksud dia Allah takut pada ulama. Ya. Kalau kita baca bagi atas, mansub dia panggil, kalau bagi hadapan ni panggil marfu'. Ya. Kalau kita baca bagi atas, mansub. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Itu baru tu. Ya. Ulama takut pada Allah. Bukan Allah takut pada ulama. Jadi salah satu baris pun membawa kepada makna yang amat berbeza-beza sekali. Beza sungguh lah kan. Dan salah lah. Mana boleh Allah takut ulama? Ulama takut pada Allah. Jadi dia wakaf pun sama lah. After that dia boleh wakaf. Di hujung ayat disebut sebagai wakaf tam. Dan disitulah sebaik-baik wakaf. Ya, kalau boleh wakaf tam ni jangan langgar. Berhenti aja. Walaupun nafas kita masih panjang. Bahkan walaupun ayat tu pendek. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad tak apalah. Dia bukan satu ayat. Lam yalid wa lam yulad dia satu ayat. Jadi tak perlu berhentilah. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas tu kalau nak ikutkan kita boleh aja baca dengan satu nafas. Tapi dia kerana ada wakaf tam di situ. Wakaf tam ni maksud wakaf every single ayat. Setiap ujung ayat tu kan. Maka disunahkan kita berhenti di situ. Ya. Dan Nabi SAW pun memang Nabi berhenti pada setiap wakaf-wakaf itu. Ya. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dalam Sunan Ibnu Majah ditanya bagaimana Nabi baca Al-Fatihah. Kaifa kana Nabi yaqra bi ummil Quran? Ya. Faqala innahu kana yaqta ayatan. Maka dia jawab Nabi SAW membaca ayat demi ayat. Ya. One ayat after another. Dia kata begitu. Dan dia pun buat demonstrasi. Tunjuk cara dia panggil. Ya. Tak cukup sekadar dia beritahu, dia tunjuk contoh sekali. Dia baca macam Nabi baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. 7 ayat kan? Termasuk bismillah. Jadi kalau kita berhenti itu baguslah di tempat-tempat itu yang disebut sebagai wakaf tam. Tapi kalau kita nak berhenti bukan pada hujung ayat, di tengah-tengah, okey. Walaupun tak ada wakaf pun tak apa. Wakaf-wakaf kecil-kecil ni baru je ditulis, lewat je kan. Dulu ada 5 aja, ada sod lam ya macam ni, ada qaf lam ya satu lagi, ada mim kecil mim, perasan tak? Tapi tak banyak lah mim tu. Ada lam alif kecil tapi tak banyak juga. Dan ada jim. Ya. Jim tu mana jaiz, boleh berhentilah. Kalau tuan-tuan tengok ada jim, tuan-tuan boleh berhenti. Ya, maksudnya
dia tak menjejaskan ayat tu. Kalau mim, tuan-tuan dimestikan berhenti. Ya, tapi kalau tak berhenti pun tak berdosa. Ya. Tapi sebaik-baiknya tuan-tuan berhentilah. Pasal mim tu makna lazim. Dan kita tak nafi, sebahagian qurra' mewajibkan kita berhenti di situ. Ya. Alif lam, la, jangan berhenti. Oh, tak boleh berhenti ustaz. Boleh berhenti. Kalau berhenti di situ, kena ambil depan dia. Tapi nak ambil kat depan pun, kena pandai ambil juga. Ya. Kalau tak pandai ambil, tak tepat juga. Tak tahulah berdosa atau tidak, tapi kena tengoklah ya. Cara ambil ni pun kita kena membiasakan diri. Macam orang pandai bahasa Arab macam saya, tak apalah kan. Saya takkan ambil perkataan yang rosak atau tak bagus maksudnya. Tak sempurna maksudnya. Tapi kalau kita tak tahu bahasa Arab, of course lah tak tahu Quran, tapi kalau kita dah biasa-biasakan, kita akan tahulah cara nak ambil ayat tu macam mana. Ya. Baik. Kalau qaf lam ya, bagus berhenti. Tapi kalau tak berhenti pun tak apa. Kalau sok lam ya, bagus sambung. Macam ni. Ada dua kan. Sok lam ya, sok lam ya. Ya. Bagus sambung lah. Jadi dalam konteks ayat ni bagus sambung. Ya. Sibratallahi wa man ahsanu minallahi sibratau wa nahnu lahu abidun. Ya. Jadi, lima ni yang paling basic lah. Dan mungkin lagi ada wakaf-wakaf yang lain. Saya ni tak apa erti sangat buat wakaf ni kan. Ya. Sekarang, hatta Quran pun, kita tengok huruf dia pun ada warna-warni. Hak ni tak ada lah kan. Ada setengah mushaf yang lebih moden. Dia warna-warnakan mengikut hukam tajwid tertentu. Betul tak? Hak ni tak ada. Ya. Ada setengah wakaf baru ada. Ni pun ada juga, tapi sikit-sikit. Ada huruf mim tu dia warna kamera. Ya. Nun mati pun dia warna kamera. Ni mungkin merujuk kepada dengung lah. Hak ni dia ada sikit-sikit lah. Tapi kalau mushaf yang baru sekali, yang moden sekali ni, huruf tu warna-warni dia tu mengikut hukum tajwid yang ada. Ya tak? Ini benda baru sebenarnya. Ya. Dan sebagian ulama tak suka sebenarnya. Ya. Syekh Atiyah Sakar, Lajnah Fatwa Mesir dulu. Top jugalah beliau ni kan. Banyak orang kenal lah dia. Kita yang belajar lanjut kita kenal. Dia ada buku fatwa yang besar. Dan disebutlah apa nama? Hal seumpama ini, saya tak tahulah dia kata makruh ke, dia kata haram ke macam mana. Tapi dia antara yang tidak bersetuju lah. Ya. Tapi sebagian lain kata okey aja. As long as dia tidak merubah ayat tu sendiri. Ya. Tapi tak tahulah kan, dia mempengaruhi atau tidak tajwid. Maksudnya, orang belajar tajwid, mesti masuk tu, mesti color tu mungkin adalah orang belajar begitu. Betul tak? Ada orang belajar tajwid ikut color. Saya tak tahulah. Kalau untuk belajar mungkin memudahkan, mungkinlah. Tapi bila kita dah pandai, kita tak tengok lagi warna-warni tu. Pasal apa dia larang? Pertama dia kata tazinul Quran. Dia masuk dalam konteks menghiaskan Quran. Di mana majoriti para ulama memang memakruhkan menghias Quran. Menghias Quran ni dia tak apa sukalah. Ya. Yang kedua dia kata Quran dijadikan bisnes pula untuk hal itu. Dia ada konteks-konteks yang begitulah ya. Maksudnya bukan kata kalau haram pun bukan haram asalnya haram, tidak, tapi dia takut orang buat bisnes apa gitu ini. Ya. Macam kita kata asal benda tu boleh. Tapi dalam setengah-setengah situasi sebaik-baiknya dia tidak dibenarkan. Ya. Bukan kata sebaik-baiknya, memang tak bagi benar pun. Memang tak patut benarkan pun. Macam dulu orang buat belik doa tu kan. Bayar 2,000 dia akan doa depan Kaabah. Ada yang mempertikaikan, doa salah ke? Doa tidak salah, tapi awak buat bisnes benda tu. Betul tak? Kan dulu ada kes 5-6 tahun lepas belik doa. Ya. Dia iklan, siapa nak doa depan Kaabah, bayar sekian-sekian. Dia buat nego pula. Ya.
Doa boleh, tapi bila dibuat perniagaan begitu, tak boleh lah kan. Ha? Macam hari ni orang buat bisnes ayat Quran. Dia tulis kat kertas, kemudian dia jual. Tuan-tuan dapat kertas tu atau beli kertas tu, tuan-tuan buat apa? Rendam kertas tu dalam air. Buat minum lah. Memang sebagai ulama mengharuskan ayat Quran ni kalau kita tulis, dulu dia tulis dengan za'faran, tulis dengan madu ke apa, kat pinggan yang putih, kemudian tuan-tuan larutkan dengan air, kemudian tuan-tuan minum. Ada sebahagian melarang, ada sebahagian membenarkan. Yang melarang tu pasal dia kata, ini tak ada contoh daripada Rasulullah. Tak ada contoh benda-benda macam tu. Kalau benda harus, mesti Nabi akan tunjuk contohnya. Sebab Quran dah ada zaman Nabi kan. Nabi tu buat begitu. Nabi hanya mencampi, membaca Al-Quran, doa dan seumpamanya. Macam tu tak ada cara begitu. Tapi sebahagian lain kata, okey, setakat begitu tidak ada masalah. As long as dia tidak disandarkan pada Nabi, ada dia hanya satu bentuk instrumen saja, satu bentuk kaedah saja. Kaedah rawatan ni dia boleh sahaja. Dalam bentuk-bentuk, walaupun tidak diriwayatkan daripada Nabi, dia agak fleksibel dalam bab ni. Jadi kita kata ada ulama benarkah, ada ulama yang melarang. Ada ulama tentu dia very strict dalam bab hukum hakam hatta yang melibatkan sunnah Rasulullah SAW. Tapi dalam bab ni dia kata okey. Tapi kalau awak nego, lain tu, tak serupa. Ya tak? Macam kita kata air jampi lah, air jampi. Jampi pada air harus. Majoriti ulama membenarkan. Ada yang tak benar juga. Tapi saya kira boleh kata mana-mana aliran pun membenarkan. Maksudnya kita baca ayat Quran pada air, baca doa dan semua, dan kita buat minum. Tapi kalau kita jampi, kita jual. Botol satu 10 riyal, 15 riyal. Saya pun pernah beli dulu tuan di Kelang. Masa zaman dulu lah baru nak start. Masa tu belum start lagi. Ya. Berapa liter air hok jual di, saya pasal tak pernah beli. Di 99 tu ada jual air hok 1.5 liter. Satu lagi berapa liter tu? 5 liter 5 5 liter tu dia jual. Satu lah. RM10. Tahun 2007 atau 2008 macam tu lah. Ya. Oh, kalau saya jual tu boleh kaya saya tu. Kalau 5 liter RM10, betul saya beli. Ya. Pasal saudara beli. Jadi saya kirimlah sekali. Ya tak? Boleh tak? Macam tadi lah, doa boleh. Tapi bila dibuat bisnes umpama itu, sebaik-baiknya dia tidak dibenarkan. Ya. Memang autoriti patut sekat lah. Macam bilik doa. Hatta jual-jual air jampi atau seumpama. Ya. Dia kena tengok konteknya macam mana. Selain ia boleh dimanipulasi, dia juga boleh menjejaskan imej agama tu sendiri. Ya. Macam tak ada benda lain nak nego. Ya. Baik. Jadi macam itulah cerita dia. Dia takut dijadikan bisnes. Quran tidak hanya difokuskan kepada bacaannya, tapi kepada hiasan-hiasan yang ada padanya. Ya. Jadi macam dia tak berapa membenarkan lah. Ya. Tapi kalau kita buat tu untuk membantu orang nak belajar tajwid atau seumpamanya, sebagian kata harus. Ya, harus. Saya semayang di banyak juga masjid bila dia orang buat baca Al-Muq after Isyak tu kan. Dia orang bagilah Quran-Quran yang ada kat depan tu, yang besar-besar lah, besar-besar warna-warni apa gitu. Ini mahal tu, satu Quran tu saya ingat 100 lebih tu. Bahkan ada Quran yang 1.3 tu lebih. Pernah datang ke suruh kami dulu. Dia kata Quran ni dia nak wakafkan di mana-mana entah. Mana dia nego tu. Ya tak? Kalau nak wakaf Quran hak RM10 boleh wakaf. Kami dulu di Institut Agama dulu, di Institut Agama, Institut Pendidikan Islam masa saya buat diploma dulu, memang dia selalu buat wakaf untuk Quran ni. Tapi RM10 aja satu Quran. Yang Quran hak betul-betul basic lah. Bukan Quran hak 300-400. Dia pernah bisnes tu. Memang dia, mungkin dia wakafkan juga. Tapi yang buat tu dia syarikat. Ya. Saya tengok ramai juga beli. Tak suruh saya sebelum ni. Ya. Baik. Itu selit sikit lah pasal tajwid. Jam ni salah ni. Mati bateri tu.
Okey, itu wakaf ya. Jadi sebaik-baiknya tuan-tuan, teruslah lagi tu ayat ni dia pendek dia tidak panjang Baik. Tadi. Balik pada maksudnya. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Maksudnya agama Allah. Sibghatullah dinullah. Ya, sibghah ni ada beberapa maksud. Tapi yang ditafsirkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam tafsirnya Jalalain ialah dinullah, agama Allah. Ya. Dan siapakah yang baik agamanya berbanding agama Allah? Wa man ahsanu minallahi sibghah. Ya. Wa nahnu lahu abidun, dan kami baginya, yakni bagi Allah itu adalah hamba-hamba kepadanya. Ya. Jadi Allah Ta'ala tanya kita, serta Allah Ta'ala beritahu, inilah agama Allah. Ya. Baik agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kerana sebelum ni kita bincang pasal Nabi Ibrahim. Apa-apa yang diwahyukan kepadanya ialah daripada Allah. Sebelum daripada Nabi Ibrahim, kita dah baca banyak ayat tentang Nabi Musa. Apa-apa yang diwahyukan kepada Nabi Musa adalah syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan of course lah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibghatullah, ini semua adalah dinullah, agama Allah. Ya. Bukan daripada Ibrahim sendiri. Ibrahim tak buat agama sendiri. Bukan juga Nabi Musa. Musa tak buat agama sendiri. Of course lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun tak buat agama sendiri. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bercakap mengikut nafsunya atau dirinya sendiri, melainkan apa-apa yang diwahyukan kepadanya. Ya. Sebab itu banyak kes bila Nabi ditanya satu persoalan, ada Nabi tak jawab, Nabi diam kan? Ya, kerana Nabi nak tunggu wahyu turun kepadanya. Ya. Kadang-kadang benda hak kita kata macam Nabi boleh jawab je, takkan tak ada jawab langsung kot. Ya. Ya Muhammad, unsub lana rabbak. Hal huwa min zahab, hal huwa min fiddah, hal huwa min nuhas. Pasal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta nazalatil ayah qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Itu kisah merujuk kepada sebab nuzul surah Al-Ikhlas. Pokok itulah musyrikun tu tanya Nabi, wahai Muhammad, sifatkan kepada kami Tuhanmu. Ya. Tell us about your God. Ya. Adakah dia diciptakan daripada zahab? Zahab ni emas lah. Gold. Ataupun fiddah, perak. Sebab zaman tu Tuhan daripada perak. Sebab zaman tu Tuhan daripada emas lah, mahal sekali. Ada orang kaya dia buat Tuhan daripada emas. Tapi dia tak ikut dalam, tak kat luar hilang kan. Kena curi. Taklah rumah dalam peti besi ke apa kan. Tapi waktu-waktu tertentu dia keluarkanlah Tuhan dia tu. Ataupun orang tahu dia ada, orang kaya kan. Takkan orang kaya nak sembunyikan kekayaannya. Tuan-tuan kalau jutawan, tuan-tuan tak pakai macam tu macam saya. Tuan-tuan pakai Lamborghini, pakai Ferrari, tak? Sama kat mereka pun. Orang kaya takkan nak buat berhala daripada batu kot. Buatlah daripada emas. Itu menunjukkan status seseorang itu. Gaya hidup kan. Gaya hidup ni ya, menunjukkan kita ni macam mana. Betul tak? Saya nak gelak saya. Sunnah. Kebiasaannya begitulah. Ada juga dia tak kaya mana pun nak tunjuk kaya. Ada juga ya. Tapi kebiasaannya cara kita tu dia menunjuk kepada status kita. Jadi hak kurang sikit daripada perak, pasal perak lebih murah daripada emas. Ya. Silver of course lah lebih murah daripada gold. Lepas tu dia kata, daripada emas ke? Daripada perak ke? Daripada nuhas atau nuhas?
Tembaga. Oh, tembaga. Ada harga juga tembaga tuan. Banyak tembaga kat tepi jalan semua kena curi. Betul tak? Dulu kat tiang-tiang elektrik apa gitu ini hak hilang tembaga, ada apa panjang lagi kan. Curi tembaga timur hak ada situ lah. Boleh duit belaka tu. Tapi tak samalah dengan perak atau emas. Ya. Tu pun dia tak tanyalah bentuk-bentuk yang lain daripada batu ke. Sebab ada juga daripada batu. Waktu hak lekes sekali lah. Daripada batu. Tapi kena keluarkan duit juga. Pasal nak buat tu. Kena ada orang yang ada kemahiran dan ada peniaga-peniaganya. Ya. Tu yang Nabi Ibrahim AS bapak dia marah dia tu pasal bapak dia tu tujarul asnam. Ya, businessman. Jual berhala anak sendiri. Ya tak? Tak bagi ataupun bawa ajaran yang bersalahan dengan bisnes bapak dia. Oh, mana boleh. Katanya bukan bapak Nabi Ibrahim tapi bapak saudara dia. Katanya begitulah ya. Seorang Arab ni tuan, bila sebut bapak, dia boleh bapak sendiri dan juga bapak saudara. Macam kisah Rasulullah lah. Ya. Bila sahabat bertanya kepada baginda, Aina abi, wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Sahih Bukhari atau Muslim. Ya. Maka Nabi kata, finnar. Dalam neraka. Ataupun setengah riwayat Nabi kata, inna abi wa abaka finnar. Bapaku dan bapakmu dalam neraka. Jadi ada sebagian ulama kata bapak Nabi itu bapak saudara dia, Abu Lahab. Bukan Abu Lahab, Abu Talib. Abu Talib ya. Tapi ada juga sebahagian kata memang bapak Nabi betul. Ya. Ulama besar juga macam Imam Ibnu Katsir. Ya, dia kata mak bapak Nabi dalam neraka. Unfortunately lah, very sorry to say lah ya. Khilaf lah ulama. Ya. Ada juga orang ini salah faham kan. Ya. Dia marah orang yang kata mak bapak Nabi dalam neraka. Sebenarnya benda ni khilaf. Sebagai ulama kata begitu, sebagai ulama kata begitu. Ya. Benda ni tidak ijma'. Dan ia bukanlah usul akidah, dia bukan induk akidah. Ya. Awak percaya begini pun okey, awak percaya begini pun okey. Ya, pasal dia bukan orang kata apa? Akidah hak ni lah, ya, hak fundamental lah. Dia tidak melibatkan rukun iman atau apa-apa. Dia benda furuk, ada ulama berselisih kepada dia. Ya. Pasal Nabi kata begitu. Bapakku dan bapakmu dalam neraka. Jadi hak ambil teks zahir tu, dia kata bapak Nabi dalam neraka lah. Tapi hak takwil bapa saudara Nabi. Ya tak? Lepas tu ada pula hadis Sahih Muslim. Di mana Nabi kata, aku minta pada Allah untuk beristighfar kepada ibuku, Allah Ta'ala melarangnya. Ya? Kemudian aku minta pula kepada Allah untuk menziarahinya, Allah Ta'ala membenarkan. Ista'zantu rabbi na astaghfira li ummi fanahani anhu. Summa ista'zantu li ziaratiha fa'azinali. Itulah saya Muslim tu. Aku minta pada Allah supaya aku minta ampun bagi mak aku. Allah Ta'ala tak benar. Kerana kita memang tak dibenarkan meminta ampun untuk orang kufar. Aku minta untuk ziarah dia, Allah Ta'ala benarkan. Dia pun ziarah Nabi. Dia pun ziarah mak dia. Memang sahih lah cerita dengan saya Muslim. Dan Nabi menangis di kubur ibunya. Ya. Jadi yang pegang teks tu dia kata, tu dia kata mak bapak Nabi dan neraka tu. Isu ni isu khilaf. Tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa. Ya. Baik. Tapi sebagai lain kata, hadis ni walaupun dia sahih, dia tidak mutawatir. Dia tidak mutawatir. Mutawatir ni makna bukan top hadis dalam bab akidah lah. Kerana top hadis dalam bab akidah yang melibatkan usul ni, atau melibatkan hal penting seumpama ini, dia mesti hadis yang diriwayatkan oleh orang yang ramai. Dia tak boleh hadis ahad. Hadis ahad ni hanya diriwayatkan oleh beberapa orang saja. Ini perselisihan dari sudut sumber agama lah. Ya. Sebab tu ulama ada dua kategori. Ya. Hatta ya,
An-Nawawi saya tak tahu dia pegang yang mana. Nawawi pun pegang begitu juga. Sama macam Ibnu Katsir. Dia kata apa lagi Nabi bukan dalam syurga. Ya. Ini kira isu besar tapi dia benda furuk. Ya. Tuan-tuan mungkin tak belajar lah bab ni. Tapi ada setengah orang ni dia nak memburukkan orang-orang tertentu, aliran-aliran tertentu. Dia katalah begitu, kata begini. Sedangkan benda ni khilaf kan. Baik. Jadi sebelum cerita bapa Nabi kat mana tadi? Pasal Tuhan tu kan. Ya, dia buat bisnes. Anak dia bawa ajaran yang bertentangan, marahlah dia. Terjejaslah bisnes dia. Sebab itulah konteks hari ni pun kita tak nafikan sebagai orang. Bila kita tegur begitu, tegur begini, dia marah kita pasal terjejaslah perniagaan dia. Macam tadi kan, balik doa. Doa salah apanya? Kan doa tidak salah. Kita boleh mewakilkan orang lain untuk berdoa. Dan kita boleh mengambil upah daripadanya. Betul. Allah Ta'ala kata, betul Nabi kata, inna haqqa ma akhastum alaihi ajra. Kitabullah. Ya, ataupun kitab Allah. Ya. Kadeki tu, hadis Abu Sa'id Al Bukhari Muslim tu, dia pergi bermusafir, tiba-tiba dia berhenti di satu kaum. Kaum tu ketua dia kena sengak dengan ular atau lipan macam tu lah. Ya, dia pun jampi. Geng Abu Sa'id ni jampi. Sembuh. Tiba-tiba dia diberikan beberapa ekor kambing. Ya. Dia pun mikir, boleh makan dok kambing ni. Kalau aku makan kan takut tak boleh pasal aku baca ayat Quran. Dia baca Fatihah kan. Dia bagi kambing, boleh makan ke dok kambing, takut dikira menjual ayat Quran. Siapa tahu macam tu. Dia balik tanya Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata, inna haqqa ma akhastum alaihi ajra kitab Allah. Nabi kata sebaik-baik upah yang kamu ambil ialah daripada kitab Allah. Mana boleh lah. Ya tak? Jadi dia kata apa salah doa? Kita doa. InsyaAllah. Jadi Nabi bila ditanya begitu, apa nama? Jadi ada poin saya tinggal tadi. Tak apalah, balik pada kisah tadi. Jadi Nabi ditanya begitu, pasal apa Nabi diam? Padahal boleh aja Nabi jawab. Takkan Nabi tak ada idea langsung tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal Nabi ni la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Nabi nak bercakap soal agama, dia mesti solely and fully came from the revelation. Dia mesti betul-betul datang wahyu kepadanya. Ya. Jadi Nabi tak jawab, sehinggalah turun ayat qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan begitulah dalam hal-hal yang lain. Ada orang Nabi jawab tu, banyak je. Tapi ada sebahagian keadaan tu Nabi tidak menjawabnya. Ada orang Yahudi datang tanya Nabi beberapa soalan. Nabi tak jawab sehingga turun wahyu kepadanya. Tapi ada juga Nabi jawab. Ya. Dan ada sebahagian orang Yahudi, walaupun Nabi dapat jawab, dia tak Islam pun. Yahudi kan. Ada setengahnya begitu. Dia nak tahu je. Tapi dia tak memberi kesan kepada hati. Dia tak Islam pun. Ya. Dan ada sebahagian Yahudi juga, dia tanya Nabi soalan, bila Nabi jawab, dia tak masuk Islam. Tapi dia menghargai lah, dia appreciate jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tu sampai cium kaki Nabi. Cium kaki Nabi tuan. Ada dua orang Yahudi. Nasai Bukhari Muslim tak silap saya. Ada kisah dia. Dia tanya Nabi soalan, Nabi boleh jawab. Oh, happy dia. Dia pun ciumlah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebagai ulama kata cium kaki ni boleh. Tapi tengok kaki siapalah. Kaki mak bapak kita harus, dia kata. Kaki orang alim dan orang-orang soleh harus. Tapi make sure dia alim betul lah. Ya.
Jangan cium kaki anak pula. Anak tak alim. Ya. Make sure dia orang soleh betul lah. Ya. Harus hukumnya. Ya. Walaupun sebahagian lain tidak membenarkan. Ya. Tapi kalau jenis olok kaki seorang cium, tu tak boleh. Ada dawabit, ada parameter dia, ada kaedah dia lah. Ya. Tak semata-mata cium kaki. Ya. Ada setengah-setengah aliran ni ataupun ya, dia memang anak murid dia kena cium kaki tok guru dia. Tengoklah kat YouTube kan ada kan. Kadang-kadang nasihat sujud lagi. Tu tak boleh lah. Ya tak? Ya. Baik. Jadi Nabi-Nabi yang ada, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, dia tidak bawa ajaran sendiri. Ya. Dan itu yang disebut oleh Allah Ta'ala. Sibghatullah, agama Allah. Siapa yang lebih baik agamanya? Melainkan agama Allah. Ya, manusia memang sebahagiannya dia akan buat agama sendiri. Tengok Yahudi tak cukup dengan apa yang diwahyukan dalam Taurat. Dia tambah-tambah dia. Hak tambah tu bukan orang biasa, tu alim. Dia tambah tu. Ya. Lepas tu penganut Yahudi pula jenis pak turut kan. Hak mana pastor dia cakap dia ikut aja. Ya. Dia punya paderi lah kan. Sehingga mereka menghalalkan apa diharamkan oleh Allah, mereka mengharamkan apa dihalalkan oleh Allah. Ya. Dan sebagian yang mereka ajarkan tu tak sama dengan apa yang ada dalam Taurat. Tak sama. Sebab itu, kalau tuan tengok dalam ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-Baqarah lah, ayat ke berapa ya. Siapa-siapa tidak menghukum dengan hukum Allah, maka dia adalah kafir, kufur. Orang yang engkar pada Allah. Pasal apa ayat itu diturunkan? Pasal orang Yahudi ya. Ada 2 orang Yahudi, lelaki dan wanita melakukan zina. Dibawa kepada Rasulullah SAW. Bawa kepada Nabi. Ya. Nabi kata, mu cek tengok dalam Taurat tu. Apa hukumannya? Cek rejam rupanya. Tapi lama dah mereka tak buat. Bila diselidiki, pasal apa mereka tak buat? Pasal dulu-dulu ada bangsawan yang melakukan zina. Tiba-tiba dia tak dikenakan hukum berkenaan. Mula-mula orang bangsawan buat. Bangsawan tak kena, orang biasa kena. Alih-alih orang biasa pun tak kena juga. Setelah mereka diasak oleh rakyatnya atau masyarakatnya. Macam mana orang kaya kena, kami tak kena? Macam mana orang kaya tak kena, kami kena? Lalas tak buat berlaku. Ya. Padahal hukum tu ada. Sama juga dalam Injil. Dalam Injil tuan-tuan, tak tahulah versi yang mana, pasal Injil ada banyak. Betul tak? Ya, tuan-tuan boleh tengok Zakir Naik punya kan. Dalam Injil terang-terang sebut, minum arak dan makan babi haram. Tapi orang Kristian banyak yang makan babi dan minum arak. Sebab tu Zakir Naik dia berani kata. Ya? Sepatutnya, kalau kita ikut ajaran Kristian, tidak begitu. Saya lebih Kristian berbanding orang Kristian sendiri. Pasal saya ikut Injil. Injil tak pernah makan babi, saya tak makan babi. Injil tak pernah minum arak, saya tak minum arak. I am more Christian than Christian themselves. Kata saya lebih Kristian daripada orang Kristian itu sendiri. Ayah ni kata gitu. Pasal dia khatam dah kitab Injil tu. Kita janganlah kata begitu. Ya tak? Injil pun tak pernah tengok. Ya. InsyaAllah ta'ala. Ada yang nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? Ya. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Jangan jual 10 ayat sebotol sudah. Dia bisnes ni dia lain tau. Ya. Ada benda yang asalnya dalam agama dibolehkan, tapi bila dia melibatkan perniagaan, dia nak kena tengok. Ya. Haji tak apa, pasal dia satu bentuk pelaburan yang mana ia kembali manfaatnya kepada pelabur-pelabur di kalangan orang nak pergi haji tu. Lain, jangan samakan hak balik doa, hak duk jual air jampi apa gitu gini dengan tabung haji. Tabung haji ni pada tahun 1950-an dulu atau 60-an,
Profesor arwah dia, Ungku Aziz, Diraja Ungku Aziz kan. Dia yang buat kertas kerja pembentangan di peringkat kerajaan. Apa kata dia kata kalau kita buat satu tabung untuk kumpulkan orang nak pergi haji ni, dan kita melabur, kembangkan duit tu. Ya. Itu satu inisiatif yang bagus. Ia satu bentuk instrumen. Ya. Jadi tabung haji bolehlah ambil manfaat sebab dia yang mengelola. Pengelola ni dia boleh lah. Ya. Sebab dia ada akad-akad dalam muamalat yang mana kita bolehlah ambil sedikit keuntungan bila kita menguruskan harta seseorang. Ya. Nampak? Boleh aja. Dia tak ada kena-mengena tu. Tabung haji okey. Ya. InsyaAllah ta'ala ya. Jadi saya rasa mungkin setakat itu pada malam ini. Sebanyak pesan kita. Mudah-mudahan dapat manfaatnya. Next nanti kita sambunglah ayat ni, ada sikit lagi huraiannya. Selepas pada itu saya akan sambung pada akhir kuliah akan datang lah ya. Aku Al-Qazal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dan tasbih kafar ala surah Al-Asr.